aku lagi. Bersaudaralah kita saja, berserahlah pada Yang Esa. Jangan diulangi cinta pada diriku yang lara. Bersaudaralah kita untuk selamanya. Hanya itu yang ku pinta. Anda sedang mendengar Manis FM. Gaya Pantai Timur. Adakah anda seorang penjaja dan peniaga kecil? Manis FM sedia membantu mempromosikan perniagaan kecil anda ke udara melalui radio secara percuma. Di segmen Manis Sokma bersama dengan Nura setiap hari Rabu jam 12.30 tengah hari. Kalau bagi anda orang itu boleh je pergi kedai kaya dia. Boleh tengok di Facebook saya, Facebook Pesena Atira Laksana. Yang rindu nak rasa Sata Molita. Saya mereka daripada pukul 8 pagi hingga 12.30 break. Daftar sekarang di www.manis.fm. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kita emak MZ Go, gemuk-gemuk segemuk orang tahu. Bapa kita nak beli bagai-bagu. Lama-lama MZ Go semua baru. Orang tengok pun nampak keliru. Mari tengok sendirilah di MZ Go. MZ Gold juga sedia menerima tempahan buatan tangan. Untuk maklumat lanjut, kunjungi MZ Gold Jalan Temenggung dalam Bandar Kota Baru atau hubungi 017-906-4447. MZ Gold, peneraju emas terpakai tanpa upah. Cayo kodok cayo. Boleh tak hang dividen Asdi tahun lepas? 4% lebih. Ya kawan, okey tu. Saya ada juga melabur dalam Asdi tapi setakat ni dok terima apa-apa dokumen pun. Mek dok kemas kini kot. Sekarang ni mudah mek. WhatsApp je ke nombor 0110822099. Boleh tanya dan maklum sebarang maklumat. Dengar tak tu? 0110822099. Asdi, pelaburan berteraskan syariah. Prospektus utama Asdi yang bertarikh 31 Mei 2017 telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Security Malaysia boleh didapati di pejabat PUTB di Kuala Terengganu dan Kelana Jaya. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.putbtrg.com atau hubungi telefon 0962209999. #putuskan rantaian COVID-19, #patuhi SOP, #lindung diri, lindung semua. Aduh, sakit perut lah. Kena dapatkan rawatan ni. Anda ingin dapatkan rawatan di klinik? Kena ingat, kita ada norma baru untuk diikuti. Dapatkan slot temu janji melalui telefon atau email. Jangan lupa waktu temu janji. Adalah lebih elok untuk tiba 30 minit lebih awal dari waktu temu janji. Kalau anda lambat, anda mungkin kena buat temu janji baru. Dan bagi kes walk-in, slot rawatan akan diberi jika ada kekosongan kecuali kes kecemasan. Semoga dengan usaha kita ini dapat memutuskan rantaian COVID-19. #kita jaga kita. Saya Kelly dan ini Manis FM, Gaya Pantai Timur. Lekapkan hari anda dengan mendengarkan celoteh Nura dalam Manis Sokma. Banyak perkongsian menarik dari dalam dan luar negara. Ada juga info-info mengenai kekeluargaan, wanita dan kesihatan. Boleh juga dedikasikan lagu serta ucapan anda. Ingat tak, Manis Sokma bersama Nura setiap hari hingga Khamis 10 pagi hingga 2 petang disegarkan oleh AY Legacy, inspirasi wanita. Manis FM, Gaya Pantai Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pendengar Manis FM. Bersama saya Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang dalam slot santai bersama Ustaz Syed. InsyaAllah kita jumpa setiap hari Ahad hingga Khamis jam 7.30 pagi. Dan insyaAllah akan ada ulangan pada jam 5.30 petang. Hanya di Manis FM, Gaya Pantai Timur. Manis. Manis tak mau deh.
Aktiviti Manis di Manis FM. Hai, di sini ada pemberitahuan tentang pertandingan mereka cipta poster infografik dan juga pertandingan mencipta video pendek anjuran KPD HNDP Negeri Terengganu yang bertemakan skamer, love scammer, Macau scammer, saluran aduan KPD HNDP, akta-akta penguatkuasaan KPD HNDP, penipuan pembelian dalam talian dan juga ejen pemilikan semula. Maklumat butiran peribadi perlu disertakan seperti berikut: nama, IC, alamat, email dan nombor telefon. Untuk maklumat lanjut, boleh terus hubungi Puan Asira Abdullah di talian 0962041186 atau emailkan kepada asira@kpdhnep.gov.my. Jika anda ada sumbangan info komuniti, emailkan ke hebahan@manis.fm atau fax ke 0966262266. Manis FM, Gaya Pantai Timur. Memasuki jam 6 petang disegarkan oleh AY Legacy. Inspirasi wanita. AY Legacy, inspirasi wanita untuk penyeri kulit tegang dan anjam. Produk terkini sudah serata terkenal, boleh dijadi pendapatan yang halal. AY Legacy, inspirasi wanita. Hai, saya Ani Yusof, founder AY Legacy. Jom bersama saya merealisasikan impian. Layari aylegacy.my. Manis FM. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, setiap Jumaat jam 6 petang anda akan bersama dengan saya Fat. Kalau kita di Terengganu, hari ini merupakan Hari Ilmu. Begitu juga di Manis FM, kami akan sajikan ilmu untuk anda semua. Kita juga ada live di Facebook untuk anda ikuti bersama. Seperti biasa, setiap hari Jumaat kita ada Talaki Safinatun Najah. Jadi pastinya kita bersiaran untuk episod yang kedua pada minggu ini. Alhamdulillah, minggu lepas banyak yang telah pun kita pelajari. Ialah waktu pandemik sekarang ni, ada yang belum lagi menerima suntikan vaksin dan masih lagi tidak dibenarkan ataupun tidak mempunyai kelonggaran untuk kita mendapatkan ilmu di surau, di masjid dan sebagainya. Alhamdulillah, kepada yang dah pun lengkap suntikan vaksin, anda boleh pergi ke masjid beribadah selain daripada kita sebenarnya menggunakan teknologi yang ada pada ketika ini yang pastinya mudah untuk kita menuntut ilmu. Dalam Islam juga kita digalakkan menuntut ilmu, tuntutlah ilmu hingga ke liang lahat. Dan seperti biasa, kita dalam Talaki Safinatun Najah ini kita nak menimba ilmu tentang perbicaraan tentang rukun Islam, iman serta hukum hakam fiqah dalam Talaki Safinatun Najah. Dan saya tidak keseorangan, pastinya kita amat merindui Ustaz Al-Fadil, Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar dalam kita nak menimba lebih banyak ilmu lagi dalam Talaki Safinatun Najah. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar hari ini Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Alhamdulillah. Jadi kepada anda semua, untuk pengetahuan, Ustaz dah makin dapat rentak, dah makin tahu dah macam mana nak bacakan komen daripada anda semua. Justru anda yang ikuti kami secara live di Facebook, anda boleh komen kan. Kat komen tu juga anda boleh mention kawan-kawan terdekat, ahli keluarga dan sebagainya untuk sama-sama kita menimba ilmu pada petang ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Jadi anda boleh share juga di Facebook untuk yang lain juga dapat ilmu yang sama seperti anda semua. Kita throwback sekali, minggu lepas Ustaz ada terangkan tentang apa jua yang kita lakukan pada waktu ini. Mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz. Kita nak tahu lebih banyak lagi dalam program kita Talaki Safinatun Najah. Bila Bismillah tu pastinya Alhamdulillah minggu ni Ustaz ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Fat untuk slot yang kedua. Slot Talaki Safi dan Tun Najah. Jadi alhamdulillah untuk petang Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Hari ilmu yang Fat sebut tadi, kerajaan menetapkan hari Jumaat hari ilmu. Alhamdulillah kita dapat sama-sama menyambung Talaki Safinatun Najah. Itu nama slot. Jadi talaki pengajian ini menggunakan kitab Safinatun Najah. Itu nama kitab Safinatun Najah. Karangan Syekh Salim bin Abdillah. Pengarang kitab Safinatun Najah. Kemudian kepada yang mengikuti live FB sebagaimana slot yang pertama minggu lepasnya, saya tunjuk dah kitab Safinatun Najah edisi Jawi yang insya-Allah saya akan pakai edisi Jawi, dan juga Safinatun Najah edisi Rumi. Jadi hak saya pakai edisi Jawinya ni kalau sesiapa yang mengikuti live FB ni ada hak kitab Safinatun Najah hak edisi Jawi insya-Allah yang saya pakai. Kemudian kalaulah yang mengikuti live FB Jawi tu agak slow sikit, lambat sikit nak baca, nak cari hak Rumi sebab kitab Jawi sekarang alhamdulillah untuk mereka yang kuranglah Jawinya dirumikan. Jadi di antara kitab Jawi yang dirumikan termasuklah kitab Safinatun Najah. Jadi kalau yang mengikuti live FB nak pakai Umi, tapi yang saya pakainya adalah hak Jawi. Jadi insya-Allah saya akan beritahu muka surat berapa, baris berapa, tapi muka surat ataupun baris ni hak edisi Jawi lah. Siapa yang pakai edisi Rumi kena tengok tanda sendirilah hak kuliah terdahulu berhenti setakat mana. Kuliah insya-Allah hari ni kita mula dekat mana, kena tanda sendirilah kalau pakai edisi Rumi. Sebagaimana saya sebut minggu lepasnya, kalaulah yang mengikuti live FB, bukan mengikuti live FB ni, hak mengikuti siaran Money FM pun, bukan mengikuti live FB pun bolehlah pakai kitab. Jangan salah pas saya salah sebut tadi seolah-olahnya yang mengikuti live FB lah pakai kitab. Kalau yang mengikuti radio pakai kitab juga. Cuma kalau yang mengikuti radio tadi saya tunjuk gambar kitab tu tak nampak tu beza dia. Jadi kalau masing-masing ada kitab, makna kita boleh tanda. Kemudian mana kita ada tempat sandaran, bukan hanya tadah telinga saja. Tapi kalau tadah telinga saja pun alhamdulillah juga tu, itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk slot minggu ni saya akan menyambung muka surat 2 baris yang kedua. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian hak Jawi ni dia ada terjemahan di bawah. Bermula segala puji itu bagi Tuhan sekalian alam. Terjemahan dianya, Alhamdulillahi rabbil alamin. Bermula segala puji itu bagi Tuhan sekalian alam. Jadi sebagaimana saya sebut minggu lepasnya,
Jadi kitab ni memulai Bismillahirrahmanirrahim, disusuli dengan Alhamdulillahirrabbilalamin, mengikuti sebagaimana tertib susunan ayat di dalam Al-Quranul Karim. Dimulai dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, disusuli dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi segala puji itu bagi Tuhan sekalian alam. Selain daripada kita menghuraikan, memahami Bismillah dan juga Alhamdulillah, kita nak memahami juga berkaitan dengan suratul Fatihah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang disusuli dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kita sekarang ni bukan bicara suratul Fatihah. Kita bicara kitab yang memulai dengan Bismillah dan disusuli dengan Alhamdulillah. Tapi semasa kita membicarakan kitab, kita pergi jugalah kepada pembicaraan suratul Fatihah. Sebab dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembicaraannya kalaulah dihalusi moleknya, pembicaraan pergi kepada pembicaraan iman, pembicaraan tauhid, pembicaraan akidah. Yang mana kitab Safinatun Najah, sebagaimana sebut minggu lepas, kitab fiqh. Safinatun Najah fi ilmil fiqhi, nama dia. Jadi kitab fiqh. Kan dia kalau masjid, dia punya program dia, kitab apa, siapa yang mengajar, kitab tu kitab apa. Kalau kitab Safinatun Najah, mereka akan tulis di tepi tu fiqh. Tetapi pembicaraan kitab Safinatun Najah ni bicara bab Islam dan iman terlebih dahulu. Jadi bicara berkaitan dengan iman, bicara berkaitan dengan akidah, bicara berkaitan dengan tauhid terlebih dahulu. Jadi pembicaraan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, ia tak lagi daripada pembicaraan tauhid akidah. Yang mana suratul Fatihah, kita maklum bahawa dalam Al-Quran ada 114 surah. Satu-satu surah yang wajib kita baca pada tiap rakaat sembahyang tiang agama adalah suratul Fatihah. 5 waktu sembahyang fardu, 17 rakaat. 17 rakaat yang wajib dibaca adalah suratul Fatihah. Di situ kita sudah boleh memahami keistimewaan suratul Fatihah yang wajib dibaca pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Ini cerita sembahyang fardu. Sembahyang sunat pun suratul Fatihah. Sebab itulah mafhum dalam hadis Nabi SAW, tidak ada satu surah pun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasul-rasul, yang mana kitab yang Allah Taala turunkan kepada rasul-rasul semua sekalinya ada 104 buah. Nah, Nabi kata tidak ada satu surah pun daripada kitab yang diturunkan oleh Allah pada rasul-rasul 104 buah ni yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Suratul Fatihah surah yang paling lebih sekali, jelas satu-satu surah yang wajib kita baca di dalam sembahyang tiang agama. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, disusuli dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji itu bagi Tuhan sekalian alam, itu terjemahan. Jadi sekalian pujian, segala puji, pujian Allah Ta'ala memuji hamba dia. Allah Ta'ala memuji hamba dalam ayat-ayat Quran, banyak Allah Ta'ala memuji para rasul. Itu semua pujian tertentu milik bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala puji, semuanya milik tertentu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga pujian-pujian sesama kita. Kita kadang-kadang kan sesama kita ni ada puji memuji. Puji memuji sesama kita
kembali tertentu milik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab iman, akidah, tauhid kita, semua yang berlaku adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti pujian sesama kita. Puji baik seseorang. Baik tu datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Rajin ke, pemurah ke, itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puji-pujian sesama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu iman kita, itu tauhid kita, itu akidah kita. Walaupun puji itu sesama kita. Orang puji kita, kita pun jawab Alhamdulillah. Sekalian pujian tertentu milik kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita baca semua dalam sembahyang. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang puji kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu semua tertentu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian buat puji sesama kita ni lah. Buat puji sesama kita. Yang mana puji sesama kita ni pun kita kena balik pada hukum lah. Ni kita kira pujian tu kembali pada Allah Ta'ala. Itu hakikat dia begitu. Lepas tu puji sama kita ni macam mana, tengok pula kepada keadaan lah macam mana pujian sesama kita. Sebab terkadang pujian sesama kita ni boleh menjadikan seseorang tadi ni mungkin akan perasan. Akan perasan ujub dia panggil. Jadi kenapa timbul perasaan ujub, timbul perasaan takabur? Sebab apa? Sebab sentiasa dipuji, dipuja, dipuji, dipuja. Sebab itulah kita maklumlah keji tu memang dilarang dalam agama. Keji, mengeji dilarang dalam agama. Memuji ni sebut perkara baik. Sebut perkara baik, molek lah. Keji, hak tu memanglah jelas. Kita maklum dilarang. Puji, sebut perkara baik, eloklah. Dia dalam kitab Penawar Bagi Hati, kitab tasawuf. Puji ni sendiri ada dia punya kebinasaan dia. Jadi dalam memuji, kita kena balik juga kepada hukum. Bukan mengeji sahaja dilarang agama, bahkan terkadang memuji pun dilarang pada agama. Jikalau pujian tadi itu menyebabkan seseorang menjadi ujub, menjadi takabur. Kita kena tengoklah. Sebab Nabi SAW puji Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Puji Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba pada satu ketika Nabi melihat seorang sahabat memuji sahabat yang lain. Nabi kata, Nabi larang, Nabi kata, qad qata'ta unuqa sahibi. Kamu telah memotong leher kawan kamu. Nabi kata, kamu telah memotong leher kawan kamu. Mana apa? Pujian kamu tu menyebabkan kawan kamu tu jadi rosak agama dia. Itu Nabi larang. Sebab apa? Sebab yang dipuji tadi jadi apa? Makan pujian lah. Sebab tu kita memuji, kita kena tengok pada keadaan. Sebab kadang-kadang ini sebagai peringatan lah kepada kita semua. Pada musim PKP ni, banyak duduk di rumah lah PKP ni. Duduk di rumah ni kok, hak banyaknya aktiviti telefon lah di tangan. Jadi dalam FB sekarang, WhatsApp sekarang, dia kalau memuji pun, memuji kalau kita panggil kok, memuji yang melambung-lambung. Puji yang pelik-pelik. Hal tu kena hati-hati. Sebab apa? Sebab terkadang menyebabkan orang yang dipuji, disanjung, diangkat ni boleh menjadi rosak. Sebaliknya, kalau tidak berkenan, kejinya, keji yang melampau-lampau. Ni situasi sekarang. Kena jaga-jaga. Memuji pun kena jaga. Mengeji sama telah lah. Itu dilarang dalam agama. Tapi terkadang memuji berlebih-lebihan
Mengeji yang dilarang pada agama tu, mengeji pun kita tengok rapat ji kita panggil. Dia rapu ji, keji habis-habis. Ni. Ini semua kena jaga-jaga kesalahan kita dalam agama, kesalahan kita sesama kita, dia panggil kesalahan sesama anak Adam. Sampai di mahsyar boleh bawa kepada kita muflis, habis pahala kebajikan kita dibagi kepada orang yang kita ada dosa dengan mereka. Jadi kita balik kepada pujian sesama kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita ni, ialah orang memuji kita tu sebab sesama kita kena zon yang baik. Zannu bil mu'minina hasanan. Zonglah kamu, Nabi kata, sangkalah kamu dengan mukmin dengan sangkaan yang baik. Dengan sangkaan yang baik. Apabila kita lihat zahir dia baik, kita sangka dia baik sungguh, maka timbullah kita memuji dia. Sebab kita sangka baik kepada semua orang mukmin. Nabi suruh kita sangka baik. Kita ni sebalik dengan orang mukmin, kita pergi sangka buruk. Dengan orang kafir, kita pergi sangka baik. Itu terbalik. Kita sangka baik dengan orang mukmin. Jadi bila orang mukmin ni pada zahir dia baik, kita pun sangka dia, kita letak dia baik. Jangan kita nampak je baik tu. Kok luar je baik tu. Jangan begitu. Jadi kita sangka baik kepada sesama orang mukmin. Maka bila kita sangka baik ni, keluarlah pujian. Bila orang memuji kita ni, dengan sangkaan kita, kita ni orang yang baik. Tapi, kita kenal diri kita banyak kekurangan. Banyak keaiban. Kalau Allah Ta'ala tidak tutup kekurangan keaiban kita, tak ada orang nak berkawan dengan kita. Jadi Allah Ta'ala tutup kekurangan keaiban yang ada pada diri kita sekarang. Supaya kita perbetulkan kekurangan keaiban, kesalahan kita segera bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita tidak bertaubat sekarang, kekurangan keaiban kesalahan kita akan dibentang di padang mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan sekalian makhluk Allah, termasuk para anbiya. Jadi atas dunia, kekurangan kita, keaiban kita, kesalahan kita Allah Ta'ala tutup. Jadi kita kena perbaiki kekurangan, perbaiki keaiban, kesalahan kita segera bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kenal diri kita macam mana. Jadi orang puji tadi tu, dia tengok kok zahir. Tapi kita yakin tak kita macam mana? Kita yakin kita macam mana? Sepatutnya kita malu dengan pujian orang kepada kita. Sebab Allah Ta'ala mengetahui kekurangan, keaiban, kesalahan dosa kita yang banyak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita duduk seumpama tu, pujian orang tidak menjadikan kita ujub takabur. Sebab apa? Sebab kita insaf diri, keadaan kita, kedudukan hakikat kitanya macam mana. Sebab tu kalam hikmah lah. Kalam hikmah menyatakan bahawa ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Sejahil-jahil manusia ditinggal perkara yang yakin di sisi dirinya. Apa yang dia yakin pada diri dia? Tadilah banyak kurang, banyak aib, banyak tinggal tu. Sebab apa? Sebab dia ambil hak zon manusia. Kamu ni baik sungguh, tu zon manusia. Dan kita ni kenal diri kita macam mana. Tapi kita tinggal hak kita yakin diri kita banyak kekurangan kerana nak ambil zon sangkaan orang sahaja. Ni sejahil-jahil manusia. Tapi tak payahlah pula awak puji saya ni, saya ni banyak kurang. Tak payahlah seumpama tu. Kekurangan, keaiban, kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nak ceritanya, walaupun orang puji kita, kita insaf diri sebab kita banyak kekurangan yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pujian-pujian ni semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebab semua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak ni lah hak saya sebut minggu lepasnya, walaupun kitab Safinatun Najah ni kitab yang kecil. Jadi kita
bicara tu bicara yang halusi sedikit lah. Sebab Bismillahirrahmanirrahim di mulut kita sentiasa. Alhamdulillah pun di mulut kita sentiasa. Jadi apa yang kita sebut, biar kita memahami apa yang kita sebut. Tambahan pula, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Suratul Fatihah yang wajib kita baca pada tiap-tiap rakaat sembahyang kita. Jadi segala puji itu bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Siapa Allah ni? Allah ni Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah Tuan bagi sekalian alam. Ini Alhamdulillah pun kita bicara tauhid. Rabbil Alamin pun kita bicara tauhid. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab apa yang berlaku ni semuanya datang daripada qada dan qadar Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Alhamdulillah, tauhid. Rabbil Alamin, Allah Rabb, Allah Tuan bagi sekalian alam. Kita bicara tauhid. Alhamdulillah tadinya, sekian perkara datang daripada Allah. Itu tauhid. Apa makna tauhid? Kita mengesakan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku ni adalah perbuatan Allah. Kebaikan berlaku sesama kita pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ni siapa Allah? Allah Rabbil Alamin. Allah Rabb, Tuan bagi sekalian alam. Rabb satu, alam satu. Rabbil Alamin. Kita biasanya kita terjemah Rabb ni Tuhan ada. Tuhan sekalian alam. Sekalian alam ni kadang-kadang kita fahamnya alam ni alam semesta, kita faham tak? Alam cakrawala. Gitu. Dia gini. Dia satunya Rabb, satunya alam. Rabb kita terjemah dengan Tuhan. Kemudian ilah kita terjemah dengan Tuhan juga. Kalimat tauhid kitanya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi, Rabb kita terjemah dengan Tuhan. Ilah kita terjemah dengan Tuhan. Dia Rabb lain. Ilah lain. Tapi terjemahan kita Tuhan. Rabb, Tuhan, Rabbil Alamin. Tuhan bagi sekalian alam. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Cuma kadang-kadang kita terjemah dengan La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Ni. Ni kita biasa terjemah dah. La ilaha illallah. Rekahnya tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi kalau kita terjemah panjang sikitnya, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Jadi Tuhan yang disembah dengan sebenar ni lah terjemahan kepada ilah. Jadi terjemahan kepada Rabb, Tuhan. Dia Rabb ni kalau nak terjemah betul-betul lah Tuan. Ada panggil Tuan. Mana pun Tuan yang hakiki. Tuan yang menjadikan, yang mengatur, yang menyusung, yang segala-galanya tu Rabb. Tu Rabb, Tuan. Yang mengatur segala-gala perkara. Tu Rabb. Ilah, sembahan yang sebenar. Ilah, la ilaha ay la ma'buda bihaqqin. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Illallah, melainkan Allah. Jadi ilah, sembahan yang sebenar. Yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Yang bersifat dengan istighna dan iftikar, pengajian kaedah sifat 20. Itu untuk mengenal Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar. Rabb ni pula Tuan yang hakiki. Yang mana Rabb ni tauhid rububiyah. Yang mana asas kepada Rabb, tauhid rububiyah adalah tauhid. Bertauhid mengesakan Allah pada perbuatan. Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan, semua yang berlaku datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
Semua yang berlaku. Alam-alam ni pula, terima dengan alam semesta, langit dan bumi, tidak menyeluruh terjemahan tu. Di alam-alam ni, kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap perkara yang ada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alam. Jadi kita termasuk dalam alam. Kayu batu, alam. Semuanya. Dunia, alam. Langit bumi, termasuk dalam alam. Akhirah syurga neraka, termasuk dalam alam. Malaikah ke, syaitan ke, jin ke, termasuk dalam alam. Seandainya langit bumi ni, cakrawala, alam semesta pun ia juga termasuk dalam alam. Cuma kalau sebut kata alam, hanya alam semesta, jadi terjemahan tu tak lengkap lah. Oh, jadi alam ni, langit bumi, alam semesta. Lepas tu manusia ni, manusia tak masuk lah. Kata tidak melengkapi. Jadi alam ni, tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Itu dia alam. Bukan hanya alam semesta. Dan alam semesta pun sebahagian daripada alam jugalah. Tapi alam ni sekali bukan ada melainkan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesemua ni, siapa Rabb? Siapa Tuan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tuan yang hakiki. Yang menjadi, yang mengatur, yang menyusung, yang mentadbir, yang segala-galanya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kata bicaranya, bismillah sama, alhamdulillah sama, rabbil alaminnya sama. Kita bicara iman, tauhid, akidah. Mana Allah Ta'ala ni Tuan bagi sekalian alam. Semua yang berlaku ni datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang berlaku datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berlaku sekarang contohnya. Yang berlaku sekarang. Jadi untuk kitab Safinatun Najah ni, selepas daripada alhamdulillahirabbil alamin tu, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, insya-Allah lah kita sambung di minggu hadapan lah. Ni. Maksudnya kalau ada kitab boleh tengok. Tapi kalau sidang pendengar tak ada telinga pun, alhamdulillah. Sebab ni kalau kita dengar tu mudah je kita nak fahamnya. Ambil ya. Alam apa dia alam? Makhluk lah. Kalau kita nak kata kau. Apa benda makhluk? Kita lah. Dia gini. Dia alam, makhluk, kemudian hawadis. Dia banyak nama ni pada ni. Mumkinun, mumkinat. Namanya banyak. Tapi siapa? Kita belaka. Alam, perkara yang ada selain Allah. Siapa? Kita, masuk kita. Makhluk, ma khalaqahullah. Barang yang menjadi akannya oleh Allah. Siapa? Kita. Jadi kalau nak sebut rekah kau, alam ialah makhluk. Tapi alam ni lain makna dia. Makhluk, bahasa Arab belaka ni. Alam pun bahasa Arab. Makhluk pun bahasa Arab. Tapi jadi bahasa Melayu. Makhluk jadi bahasa Melayu. Itu bahasa Arab. Alam makna lain. Makhluk makna lain. Alam ni benda yang ada sendiri Allah. Makhluk ni barang yang Allah Ta'ala jadikan. Tapi alam ni barang yang Allah jadikan. Makhluk lah juga. Jadi nak mudahnya alam ni makhluk lah. Jadi semua yang berlaku ni adalah datang daripada Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Sekarang ni yang berlaku sekarang ni dengan ujian-ujian ni. Covid ke, itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita. Kemudian timbul pula vaksin. Vaksin pun datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbab zahir Covid ni datang daripada binatang ke, datang daripada makmal ke, tu zahir. Wallahu alam lah. Kita ilmu kita tak sapa. Covid ni mari daripada makan apa gitu? Dia makan apa dulu? Di Wuhan tu. Oh, makan tikus tu. Bukan tikus dah. Dah ingat dah. Ni datang, saya pun dah ingat sungguh. Ular. Dok.
Tak ada dalam FB tulis. Tak ada. Yang mana tahu sejarah tu. Yelah maknanya COVID tu datang daripada binatang jadi makan oleh orang kafir ke? COVID tu datang daripada makmah ke? Itu hanya zahir. Hakikinya datang daripada Rabbil Alamin. Ujian kepada kita semua. Tapi nak cerita COVID tu datang daripada asbab apa-apa, boleh cerita je. Bukan salah pun. Tapi tak lari daripada pegangan kitanya, datang daripada Rabbil Alamin. Kelawar. Sini kata kelawar. Kelawar? Ramai yang kata kelawar, Ustaz. 3 orang kata kelawar. 4 orang, 5 orang. Oh, amal tolong. Mungkin kelawar lah tu dah. Kelawar belaka tulis. Jadi, mana datang daripada kelawar ke? Bukan datang dari kelawar. Ini virus ni, senjata biologi dalam makmah ni. Allahu a'lam. Tapi itu asbab. Boleh cerita lah tu. Tapi jangan lupa, Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dengan ilmu kajian manusia, adalah pula vaksin. Vaksin ni, dari segi zahirnya, datang daripada sesiapa sekalipun. Tapi hakikinya, datang daripada Rabbil Alamin. Jadi, kita bersyukurlah sebab itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zahir ni datang daripada kebijaksanaan manusia. Tapi hakikinya, kebijaksanaan manusia datang daripada siapa? Datang daripada Rabbil Alamin. Datang dari Tuhan. Siapa Tuhan hakiki? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi COVID pun datang daripada Allah. Vaksin pun datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi COVID ni, kita kena takutlah. Kita kena bimbang. Sebab apa takut bimbang? Takut kita, bimbang kita dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab COVID ni, tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji manusia satu dunia. Kita kena takut, kena bimbang kepada ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakikinya, COVID tak boleh bekah. Yang boleh bekahnya, yang boleh mudarat, yang menjadikan seseorang masuk ICU ke, menyebabkan seseorang mati ke, tetap ke semua itu datang daripada Rabbil Alamin. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita takut bimbang. Kenapa? Kerana ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala datangkan vaksin. Alhamdulillah. Lepas tu, untuk sekarang ni, vaksin saja ke? Wallahu a'lam. Kemungkinan di masa akan datang, Allah Ta'ala jadikan pula penyelesaiannya dengan jalan-jalan yang wallahu a'lam, kita tak tahu. Dan vaksin sendiri pun, bukan setakat vaksin yang ada. Malaysia pun, dia tengah buat vaksin juga, bukan begitu? Indonesia pun, dia tengah buat vaksin juga. Saya ada terbaca kemarin rasanya, vaksin Indonesia sudah boleh dikaji kepada manusia. Maknanya, itu kajian-kajian. Tapi hakikinya, ilmu tu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya, mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita, penyelesaian kepada kita. Tapi, setakat mana vaksin itu apa semua, itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah boleh datangkan pula virus lain. Allah boleh datangkan pula vaksin yang lain. Hakikinya, kesemuanya datang daripada Allah Rabbil Alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Ini iman kita, tauhid kita, akidah kita. Tapi bukan maknanya kita tak boleh nak bercakap macam orang sekarang bercakap lah. Datang daripada begiang, itu hanya cakap asbab sahaja. Tapi pegangan kitanya, kita mentauhid ke Allah pada perbuatan yang berlaku kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma yang kita kena jaga-jaga, kalau perkara tu perkara yang tak baik, perkara yang buruk, kita dilarang menyandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dalam majlis ilmu. Contohlah, kalau kata COVID ni datang daripada kelawar. Kerana pemakanan yang salah. Itu perbuatan manusia yang salah. Ataupun COVID ni datang daripada makmah. Itu
perbuatan kejahatan manusia. Cuma dari segi adab kitanya, kalau perkara tu tak baik, kita jangan sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari mana COVID ni? Mari daripada manusia sendiri. Mari daripada manusia makan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umpama kelawar. Ataupun datang daripada mana? COVID ni datang daripada perancangan manusia yang jahat. Dengan tu kita sandar kepada asbab. Sebab apa? Sebab ini perkara yang buruk. Tapi hakikinya datang daripada Rabbil Alamin, Tuan bagi sekalian alam. Tuan bagi sekalian alam. Adapun kalau vaksin, perkara yang alhamdulillah kebaikan, maka kita sandarlah kepada Allah. Yeah. Kalau kita sandar kepada pengeluar bagai-bagai nama tu, itu sandar asbab. Tak ada salah lah pulaknya. Vaksin daripada mana? Daripada pengeluar lah kita kata. Tapi hakikinya datang daripada mana? Datang daripada Allah. Allah Rabbil Alamin. Tuan bagi segala perkara yang ada. Allah Ta'ala hak dia belaka. Ni. Faham tak ni? Tapi kita hanya sandar kepada Allah perkara yang baik. Adapun perkara yang buruk, kita dilarang sandar kepada Allah. Tapi dari segi pegang kitanya, iman kita tetap. Segala-gala perkara datang daripada Rabb, Tuhan yang hakiki Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai contoh. Kita sudah di penghujung ni. Saya nak ambil satu contoh yang semasa. Yang semasa. Kita sandar pada asbab. Yang semasa. Sekarang, mana ni? Di Kedah. Di Kedah. Kepala air. Faham tak kepala air? Itulah. Ni kita maklumlah, sidang pendengar pun maklum semua kan. Kepala air. Kita sandar kepada kepala air yang menyebabkan berlakunya bencana. Kepala air tadi, dia bawa dengan lumpur. Dia bawa dengan pokok. Dia bawa dengan batu. Faham tak ni? Mari mana tu? Mari daripada kepala air yang bawa lumpur, yang bawa pokok, yang bawa batu. Akhirnya menjadi kerosakan, bencana. Kita sandar kepada kepala air. Tapi hakiki yang berlakunya, siapa yang melakukan? Allah sebagai Rabb yang mengatur segala-gala perkara. Ada. Allah yang mengatur segala-gala perkara. Tapi kita cakap sebab lah. Lumpur ni mari daripada mana? Kepala air yang bawa. Lumpur ni datang daripada mana? Lumpur ni turut kepala air. Tapi adakah kepala air ni yang bawa lumpur? Tidak. Kepala air bergerak datang daripada perbuatan Allah. Ketika kepala air bergerak, lumpur bergerak sama. Pokok bergerak sama. Batu bergerak sama. Itu semua datang daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan air yang bawa lumpur, bukan air yang bawa pokok ataupun batu. Bukan kata lumpur ataupun pokok atau batu turut air, bukan. Bergeraknya air, perbuatan Allah Rabbil Alamin. Bergeraknya lumpur, bergeraknya pokok, bergeraknya batu, perbuatan Allah Rabbil Alamin. Itu pegangan kita. Tapi kita cakap sebab, mari mana lumpur banyak tu dalam rumah penduduk kampung ni. Kepala air yang bawa. Tu sampah, tu pokok, tu batu banyak tu. Kepala air yang bawa. Itu hanya kita bercakap asbab. Tidak salah. Kena faham pula situ. Itu hanya cakap asbab. Hak zahirnya begitu. Tapi pegangan kitanya, iman kita, tauhid kita, akidah kita, Allah Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Semua yang berlaku datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai tambahan-tambahan lah. Sebagai tambahan-tambahan. Sebenarnya saya sebut sebelum ni, kitabnya ringkas sahaja. Tapi kita bicara tu biar panjang sikit lah. Ada perkara-perkara yang kita boleh sentuh, yang semasa kita sentuh, begitulah. Kalau kita baca kitab tu, kita baca kitab. Manakala kata, selok minggu lepas, Bismillahirrahmanirrahim. Satu selok. Minggu ni pula, Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu selok. Gitu je lah. Tu pukul pendek dah tu. Tak bicara panjang lagi. Nak bicara panjang. Kalau mengaji betul-betul di pondok. Bismillahirrahmanirrahim.
Dua tiga kelas baru habis. Surah Bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau belajar di pondok. Alhamdulillahirabbil pun sama jugalah. 2-3 kelas baru habis, baru pindah. Ni padang-padang dengan kita untuk masyarakat umum yang alhamdulillah diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengikuti dalam slot talaki Safinatun Najah Manis FM. Jadi kodok-kodok untuk umum. Kodok-kodok untuk umum. Tapi insya-Allah untuk peringkat permulaan ni saya lebih penekanan kepada bicara pegangan, bicara akidah, bicara berkaitan dengan tauhid iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah untuk slot akan datang sambungnya wabihi nasta'in. Wallahu a'lam. Iya, jadi terima kasih banyak kepada Ustaz. Juga terima kasih kepada anda semua yang berinteraksi di Facebook, saling berbalas komen. Ada yang tanya tadi, Ustaz nak beli mana kitab talaki Safinatun Najah? Ada yang komen boleh beli di Shopee. Di mana lagi Ustaz kalau boleh beli di kedai-kedai buku? Kalau kedai buku, kalau di Terengganu ni di Jendela Ilmu. Kemudian di Hilirang, Hilirang ni di Hilirang pun ada. Di Terengganu kita lah. Di Kelantan dia kitab dia lagi kedai kitab lagi besar di Kelantan. Di Kota Baru kitab kedai Japar Rawah tu lagi besar. Sekarang ni betul lah dia boleh beli dalam Shopee pun boleh beli gitulah. Selamat pun selamat musim-musim Covid ni Ustaz. Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang ikuti di Facebook, yang ikuti juga di frekuensi kita di Terengganu 102.0, di Kelantan 90.6, di Pahang Timur 95.1, juga di Pahang Tengah 103.8. Semoga memberi manfaat yang banyak untuk anda semua. Ya Ustaz. Okey. Jadi kita tutup sesi kita hari ini dalam talaki Safinatun Najah ini dengan doa penutup daripada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin. Wa fahimna famasabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada anda semua, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan juga di waktu yang sama. Kami doakan agar segala urusan anda semua hari ini dipermudahkan insya-Allah. Jadi jumpa anda lagi pada minggu hadapan dalam talaki Safinatun Najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.